Hari ini saya Sharifah Syafi'i akan berbicara mengenai kelestarian sumber air, masalah dan juga prospeknya. Baik, kelestarian sumber air. Pertamanya, kelestarian sumber air. Apa yang didefinisikan dengan kelestarian sumber air? Baik, kelestarian sumber air ini kelestarian sumber air sebenarnya adalah sumber yang ada pada hari ini, sumber air yang ada pada hari ini, yang generasi hari ini, yang kita guna pada hari ini akan dapat juga digunakan oleh generasi yang akan datang. Generasi pada tahun-tahun yang akan datang, yang kemungkinan masa tu generasi kita semua ni dah tak ada. Tapi generasi akan datang juga turut dapat merasai nikmat sumber air yang kita guna pada hari ini. Bukan bermakna mereka guna sumber air daripada kita, tetapi mereka guna sumber air yang berterusan. Seperti mana yang kita guna hari ini, sumber air yang bersih, sumber air yang mencukupi, berterusan, kekal, selamat diguna sehingga ke tahun-tahun yang mendatang. Mereka dapat menikmati sumber air yang bersih, mereka dapat merasai nikmatnya sumber air, mendapat sumber air yang mencukupi. Itulah merupakan kelestarian sumber air. Lestari juga signifikan dengan mapan, iaitu lestarinya sumber air, mapanlah sumber air. Maksudnya kekal sepanjang masa. Apa yang ada hari ini ada juga pada masa yang akan datang. Apa yang diguna pada hari ini dapat juga dirasai untuk diguna oleh generasi yang akan datang. Walaupun pada waktu itu generasi kita pada hari ini kemungkinannya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi itulah merupakan konsep kelestarian sumber air. Jadi itu konsep kelestarian sumber air. Apa pula dengan sumber air? Apa pula punca sumber air di negara kita? Di negara kita ada sungai sebagai punca air kita. Kita juga ada air bawah tanah, aquifer. Itulah juga sumber air kita juga. Kita ada tasik, kita juga ada lautan sebagai punca sumber air kita, sebagai sumber air. Okey, maksudnya kita mendapatkan air daripada sumber yang saya sebutkan tadi, air bawah tanah, sungai, tasik, lautan. Okey, jadi daripada sungai kita proses dia untuk disalurkan kepada setiap rumah untuk digunakan sebagai kegunaan domestik, kegunaan harian. Itulah yang dikatakan sebagai sumber air dan juga kegunaan dia lah. Maksudnya kita bukan sahaja kita guna sungai. Okey, kita pergi ke sungai, kita ambil air. Itu masyarakat zaman dahulu. Sekarang ni kita sudah serba moden, sudah canggih dan kita ada teknologi yang dapat menyalurkan air itu. Air sungai ada pelbagai partikel-partikel terampai, ada sampah sarap kan, daun-daun kayu semua tu dia boleh proses menjadikan dia bersih untuk kita guna sebagai kegunaan domestik kita. Itulah sumber air dan juga kegunaannya. Dan macam itulah, dan apa yang kita jaga demi mencapai konsep kelestarian sumber air adalah menjaga sumber air itu supaya kita dapat guna. Kita jaga sumber air supaya kita boleh berterusan untuk guna. Kita jaga sumber air supaya berterusan kita boleh guna dengan mendapatkan air yang bersih. Takkan kita nak guna air yang tercemar. Takkan kita nak guna air yang mempunyai asid, yang berasid, yang beracun. Takkan kita nak guna macam tu kan? Mestilah kita nak guna air yang bersih. Kita nak dapatkan sumber air yang bersih untuk kita guna sebagai memasak, untuk kita mencuci pakaian kita. Bila kita menggunakan air untuk melakukan aktiviti memasak di rumah,
kita juga akan mendapatkan kesihatan yang baik lah. Kalau kita guna air yang tak bersih, kita akan mendapat penyakit seperti penyakit bawaan air, penyakit taun dan penyakit-penyakit lain yang bahayalah juga kan bila kita guna. Contohnya kalau sungai tu tercemar dengan racun ke, berasid ke, kita minum, lepas tu kita mati. Nampak tak? Itu adalah kesan dia. Jadi kita perlu mengekalkan sumber air supaya baru dapat mencapai konsep kelestarian sumber air kita. Sumber bukan sebarang sumber, tapi kita nak jaga sumber tu supaya kekal bersih lah. Bukan sekadar sumber je. Kita nak mesti sumber tu bersih untuk kita guna dan juga untuk generasi akan datang guna. Bukan sahaja untuk kita sahaja, tidak, untuk generasi yang akan datang. Jadi masalah sekarang ni, masalah kita nak jaga supaya sumber air kita lestari, supaya sumber air kita mapan untuk diguna oleh generasi akan datang. Tapi kita sebenarnya perlu sedar, masalah hari ini kita berhadapan dengan masalah, sebenarnya kita berhadapan dengan masalah krisis air, ya. Krisis air di Selangor, di Melaka, kita berhadapan dengan krisis air di mana air tak cukup, air tak ada, nak basuh baju susah, nak memasak susah kan. Itu krisis air lah. Air tak mencukupi, air tak dapat nak disalurkan ke setiap perumahan dengan baik. Itu adalah krisis air. Dan juga sekarang ni juga kita kekurangan sumber air bersih. Itu masalah kita sekarang ni. Macam saya cakap tadi, kita perlu jaga sumber air. Sumber air kita adalah seperti lautan, sungai kan. Jadi kalaulah sumber air kita itu tercemar, masyarakat kita buang sampah dong dalam sungai, dong ke dalam lautan. Jadi kesan dia adalah pencemaran laut, pencemaran sungai. Maka sumber air kita dah tercemar. Jadi itu menyebabkan kita sekarang ni dah kekurangan sumber air bersih. Jadi nak guna pun orang kata tak sebersih. Orang kata kalau nak dibandingkan hari ini dan juga waktu sebelum ini lagi bersih berbanding dengan waktu zaman ini. Dan sepatutnya perkara ini tidak berlakulah, sebab kita nak jaga supaya sumber air kita lestari, supaya demi kelestarian sumber air kita. Jadi kita patut jaga supaya tak berlaku masalah krisis air, masalah kekurangan sumber air bersih, dan juga kurangan sumber air bersih. Dan juga satu lagi masalah hari ini adalah masalah cuaca. Cuaca yang kemarau. Bila cuaca kemarau, ia menyebabkan sungai pun jadi cetek, maka macam hujan pun tak turun, maka macam mana nak menyalurkan air mencukupi kepada kita. Bila kemarau yang tinggi juga, akuifer bawah tanah pun boleh kekurangan air bawah tanah. Jadi macam mana kita nak dapatkan sumber air bersih? Akuifer, air dalam bawah tanah, adalah air yang bersih, selamat untuk diguna. Jadi bila akuifer pun dah berkurangan, air di bawah tanah pun dah susut, dah berkurangan, maka masalah kepada kita, itulah masalahnya, kita akan susah untuk dapatkan air yang bersih. Kita nak dapat air pun susah sebab krisis air itulah mewujudkan kemarau, mewujudkan krisis air dan juga kekurangan air bersih. Jadi apa prospeknya untuk di masa hadapan? Prospeknya di masa hadapan, kita nak menjadikan dia sumber air yang lestari, sumber air yang bersih, sumber air yang mampu diguna oleh generasi baru, yang dinikmati oleh generasi baru, sumber air yang mapan. Jadi masyarakat hari inilah, peranan masyarakat hari ini supaya melakukan penjimatan air. Jangan guna air berlebihan, jangan membazirkan air sekiranya tak memerlukan air. Mandi pada kadar yang sepatutnya. Jangan mandi terlampau menggunakan banyak air sangat. Mandi sekadar yang mencukupi sajalah air.
Jadi begitu juga dengan memasak. Kalau kita memasak pun guna air, sepatutnya jangan melebih-lebih, jangan membazir. Dan juga pihak yang berwajib juga seperti kerajaan, bawah jabatan alam sekitar, sumber air perlu melakukan R&D lah, perlu melakukan sesuatu supaya sumber air kita dapat dijaga dengan baik, supaya dapat diguna oleh generasi yang akan datang. Kerajaan bukan kerajaan, pihak berwajib dan juga masyarakat sendiri sangat berperanan penting dalam menjaga, dalam menguruskan sumber air, dalam menjaga kelestarian sumber air supaya lestari, supaya mapan, supaya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu sahajalah daripada saya hari ini. Assalamualaikum.